Okay, so cikgu dah kata jenis-jenis polisi ini berdasarkan tarikh motor ada berapa tadi cikgu sebut? Ada 4. Okay, so ada 4 dalam buku teks kamu, ada 4. Muka surat 82, so polisi akta, polisi pihak ketiga. Okay, so antara polisi akta dan juga polisi pihak ketiga ini, dia hanya bergantung kepada kapasiti enjin. Okay, hanya bergantung kepada kapasiti enjin. So manakala untuk polisi komprehensif dan juga polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian, dia bergantung kepada kapasiti enjin dan juga nilai kenderaan semasa ingin diinsurансkan. Okay, so sekarang yang tinggal, kalau ikutkan yang tinggal sekarang adalah polisi pihak ketiga, polisi komprehensif dan juga polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian. Polisi akta ni cikgu try Google dah tak jumpa. Okay, mungkin telah dimansuhkan. So yang tinggal adalah 3 ini sahaja. Okay. So untuk polisi pihak ketiga ni dia ada sedikit perbezaan, iaitu kadar premium ialah 75% daripada premium asas polisi komprehensif. So ciri-ciri lain lah. So kamu boleh tengok daripada sini. Untuk pihak ketiga dia ada kapasiti enjin komprehensif, dia ada kapasiti enjin dan juga nilai kenderaan. Cuma untuk pihak ketiga, kebakaran dan juga kecurian, dia ada sedikit info tambahan. Okay, ciri-ciri lain dia dekat situ. Okay, so untuk jadual tarikh motor yang cikgu dah cakap tadi, okay, so asalnya telah disediakan kepada kamu. Cuma sekarang ini kalau ikutkan kadar premium ditentukan oleh syarikat insurans berdasarkan faktor risiko dan persaingan. So tidak lagi terikat dengan tarikh motor. So kalau kamu tengok pada buku teks muka surat 83 ada jadual tarikh motor yang bertarikh 2015 dekat situ, sudah tak diguna pakai sekarang kerana telah pun diliberalisasikan, dibebaskan pada 1 hari bulan 7 2017. So kadar itu tidak lagi tertakluk kepada jadual tarikh motor. Sekarang ini telah pun dikembalikan kepada syarikat-syarikat insurans. So mereka lah yang akan menentukan sendiri kadar berdasarkan faktor risiko dan juga persaingan antara mereka. Okay, so untuk sekarang mungkin pengiraan dia susahlah sikit, makin susah. Sebab kalau dulu kita ada jadual tarikh motor sebagai rujukan, sekarang kita pun dah tak tahu berapakah kadar yang dikenakan. So kamu nak beli insurans, kamu kena tanya sendiri syarikat-syarikat insurans tersebut. Ataupun kamu kena tanya sendiri, buat perbandingan sendiri mana yang paling murah. So di situlah yang mungkin kamu akan pilih. So dia macam tu. Okay, berkenaan dengan jadual tarikh motor tu. Sebab tu dia pakai 2015. So 2017 ke atas dia dah tak guna. Okay. So dia macam tu. So info dia bolehlah kamu try Google ataupun buka lah web address ni. Okay, cikgu dah try cari, dah jumpa benda ni. So benda ni memang betul lah. Okay, tidak lagi diguna pakai. So sekarang ni dia bergantung kepada syarikat insurans tersebut untuk kadar premium. Okay, so rumus pengiraan premium asas polisi komprehensif, benda ni pun kamu dah tengok. Cikgu dah tunjuk dalam ulang kaji hari itu, iaitu Semenanjung Malaysia dan juga Sabah Sarawak. So untuk 1000 yang pertama adalah orang kata asas. So yang pertama, 1000 yang pertama itu memang penting. So yang kedua, dia akan diikuti dengan RM26 untuk 1000 yang seterusnya untuk Semenanjung Malaysia. Manakala untuk Sabah dan Sarawak, dia adalah RM20.30. Okay, untuk 1000 yang berikutnya. So benda ni cikgu dah tunjuk dah dekat kamu hari tu. Okay, so harap kamu fahamlah berkenaan dengan kereta. Kalau dia sebut kereta kamu duduk di Semenanjung Malaysia, macam hari tu contoh yang cikgu ingat, kereta di Melaka. So dia akan sebut kereta itu diletak di mana, digunakan di mana, supaya bila kamu nak mengira polisi komprehensif, so kamu tahu dia Semenanjung Malaysia RM26, ataupun mungkin Sabah dan juga Sarawak dia adalah RM20.30. Okay, so nanti bolehlah kamu ajar abang kamu ataupun ayah kamu untuk mengira benda ni. Okay, so tak ada masalah. So kita nak pergi kepada contoh yang ketiga, muka surat 83. Okay.
Kita ada contoh dekat situ. So Encik Ramli Encik Ramli memiliki Proton Azora 1/6 ataupun 1600 cc dan digunakan di Semenanjung Malaysia. Perlu dinyatakan di manakah dia digunakan. Okay, so ini adalah maklumat yang telah diberikan kepada kamu, dalam buku teks pun ada. So hitung premium kasar bagi kereta Encik Ramli sekiranya dia ingin memilih. Okay, so apabila kamu ada kereta, seperti mana yang kamu kena tahu, kereta dia ada insurans kereta, dia ada cukai jalan. So dua perkara yang berbeza. So insurans seharusnya lebih mahal daripada cukai jalan. Okay, so insurans kereta seharusnya lebih mahal daripada cukai jalan. So dua perkara itu akan hadir apabila kamu memiliki kenderaan. Okay, so hitung premium kasar sekiranya dia ingin memilih polisi komprehensif ataupun polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian ataupun polisi pihak ketiga. So kita nak buat perbandingan harga bagi Encik Ramli untuk kereta Proton Azora dia. Kalau dia nak ambil first party, orang panggil sebagai first party, pihak pertama ataupun yang paling mahal lah, first party polisi komprehensif, ataupun third party iaitu polisi pihak ketiga, ataupun mungkin lebih sikit daripada third party, dia ada kebakaran dan juga kecurian. Okay, so ada NCD dekat sini seperti mana yang cikgu pernah jelaskan. NCD adalah non-claim discount, iaitu diskaun tanpa tuntutan. Okay, diberikan sekiranya tiada tuntutan insurans dibuat sebelum tempoh pembaharuan polisi. Premium berikutnya akan berkurang setiap tahun hingga tahun ke-6. Diskaun akan hilang sepenuhnya jika tuntutan dibuat. Okay, so jadual cikgu sediakan dengan sini. Apabila kamu memiliki kereta untuk tahun pertama, NCD kamu ialah kosong. Tahun kedua, dia dah naik 25%. So ini sebenarnya nilai yang menguntungkan lah. Okay, sebab nanti kamu dapat insurans, so kamu kena tolak dengan NCD. So semakin tinggi NCD bermaksud semakin kuranglah kamu bayar insurans. Okay, so tahun pertama kosong, tahun kedua 25%, tahun ketiga 30%. Okay, katakanlah cikgu ada kereta, tahun pertama cikgu dapat NCD, tahun kedua cikgu dapat NCD 25%, tahun ketiga cikgu dapat NCD 30%, tahun keempat tiba-tiba mengalami kemalangan. Okay, so cikgu buatlah tuntutan insurans, so NCD cikgu akan kembali kepada kosong semula. So dia macam itulah. Okay, diskaun akan hilang sepenuhnya jika tuntutan dibuat. Okay, so benda ni akan rotate lah. Okay, so kalaulah kamu pakai kereta sehingga tahun ke-6 dan seterusnya, dia akan ada potongan 55% NCD sampailah kereta kamu dah tak boleh nak pakai. Okay, so kita nak tengok yang pertama, cara pengiraan dia. Kita nak tengok yang pertama adalah polisi komprehensif. Okay, so yang mula-mula ni adalah polisi komprehensif. So kereta dia adalah 1600 cc. Okay, 1600 cc seharusnya dia berada di 1650. Kapasiti enjin tidak melebihi 1650. So kereta ini berada di Semenanjung Malaysia. Okay, so kereta ini berada di Semenanjung Malaysia, so dia nak membeli polisi komprehensif. So kadar dia adalah RM305.50. Okay, so kita nak tengok pengiraan lah. Okay, so pengiraan kamu kalau ikutkan kadar 1000 yang pertama, so inilah kadar 1000 yang pertama, RM305.50. So kereta ini tadi berada di Semenanjung. So Semenanjung kita akan pakai RM26 untuk 1000 yang berikutnya. Okay, so jumlah yang ingin diinsuranskan adalah 60,000 dekat sini. So 60,000 kita tolaklah dengan 1000 yang pertama. So tinggallah 59,000. So 59,000 kita bahagikan dengan 1000. Okay, itu memang wajib, dia punya rumus. So kita akan dapat 59. So darablah dengan RM26 bermaksud 1000 yang berikutnya adalah berjumlah RM1,534. So kita tambahlah kedua-duanya sekali. Itulah kamu punya komprehensif. So sekiranya ada NCD. So
So NCD memang ada dekat sini. So kalau ada NCD, kita tolaklah dengan NCD. So kamu buatlah pengiraan. Kalau ikutkan cikgu lebih gemar menggunakan 75%. Kenapa kita pakai 75%? Sebab 100% tolak dengan 25%. So dapat 75%. 75% darab dengan 18395 sen. Terus kita dapat jawapan 137962 sen. Terpulang mana-mana kamu nak pakai. So kalau kamu nak kira 25%, 25% darab dengan 18395 sen. So dapatlah nilai ni. So nanti kita tolak. So dapatlah premium kasar dia. Okay, 1379.62 setahun. RM1,379.62 setahun. Dan ini belum termasuk charge-charge tambahan iaitu commission agent. Okay, dia punya commission untuk agent yang menjual insurans, cukai perkhidmatan, duty stamp. So pastinya benda-benda ni akan ada di dalam bil kamu setiap kali kamu nak buat pembaharuan insurans kereta. Okay. So komprehensif inilah nilai dia 137962 sen. So kita nak tengok kepada yang B tadi. B tadi dia kata dia nak membeli polisi pihak ketiga kebakaran dan juga kecurian. So pengiraan dia macam mana? Kalau kamu ingat, masih ingat untuk benda ni, untuk B ni dia adalah 75% daripada komprehensif. Kalau kamu masih ingat lah. So masih lagi nilai yang sama. Okay, so 1000 yang pertama sama je step macam komprehensif. Okay, so sama seperti step komprehensif untuk 1000 yang berikutnya. So premium asas masih lagi sama, cuma dekat sini sedikit perbezaan. Okay, so premium asas untuk pihak ketiga kebakaran dan kecurian, Cikgu dah cakap tadi seharusnya dia adalah 75% daripada premium polisi komprehensif. Okay, so bermaksud dekat sini kamu kena kira 75% daripada 18395 sen. So dapatlah nilai ini. So barulah kita tolak dengan NCD. Okay, so barulah kita dapat nilai premium kasar dia. So dia macam tu. So kena hati-hati sebab hari tu ada murid yang bertanya kepada cikgu, kelas bulky tak salah cikgu, macam mana nak kira premium asas untuk pihak ketiga kebakaran dan kecurian dan juga pihak ketiga sahaja. Cikgu kata tak perlulah kamu risau sebab yang keluar adalah komprehensif. So cikgu reveal komprehensif terlebih dahulu hari tu. So selepas ini bersiap sedialah kalau dia suruh mengira yang lain-lain. Okay. So pihak ketiga kebakaran dan kecurian, so inilah pengiraan dia. So dia pastinya ada charge-charge tambahan, samalah macam tadi. Okay. So lepas ni bolehlah kamu berehat. So untuk C, kita nak tengok, so C kamu adalah soalan berkenaan dengan polisi pihak ketiga. So pihak ketiga, dia ada jadual pihak ketiga dekat sini. So pihak ketiga seharusnya RM135. Okay, dia punya kadar ataupun premium dia dekat situ. So untuk pihak ketiga, third party, paling senang kamu nak buat pengiraan. Kerana kita ambil nilai daripada jadual tarif motor RM135 dan kita tolak NCD. Kalau adalah NCD, so dapatlah nilai premium kasar. So inilah nilai dia. So kamu tengok terlalu jauh perbezaan. Okey, so nilai untuk pihak ketiga RM101.25 sahaja kalau kamu nak ambil insurans kereta pihak ketiga berbanding dengan yang ini tadi, pihak ketiga kebakaran dan kecurian RM1,334. So kalau komprehensif RM1,379. Sebab itulah cikgu kata third party ni yang paling murah lah. Okay, kita sebut bahasa Inggerisnya sebagai third party. Okay, so third party ni yang paling murah. Kebiasaannya cikgu sendiri pun pakai third party ni untuk cikgu punya insurans motor, yang mana motor cikgu dah berusia 6 tahun ke atas. Okay, so motor cikgu pun jarang-jarang bergerak. So semata-mata nak bagi dia boleh berada di atas jalan raya, cikgu renew lah dia punya cukai jalan dan juga insurans. So insurans cikgu akan ambil yang paling murah. So setakat ni cikgu pakai third party lah.
Walaupun tidak digalakkan kalau berlaku apa-apa musibah sebab cover dia terlalu rendah. Tapi kalau tengoklah atas kemampuan kamu, so kalau kamu rasa tak pakai sangat tapi perlu hidup sebab kadang-kadang ada juga nak pakai, tapi yang kata ambillah yang paling murah. So cikgu pakai premium third party ni, okay, untuk cikgu punya motor. Kalau kereta cikgu akan ambil first party lah, okay, comprehensive sebab dia menyeluruh dia punya cover insurance. Okay, so cikgu harap kamu boleh tahu perbezaan komprehensif, pihak ketiga kebakaran dan kecurian dan juga pihak ketiga. Okay, tahulah sedikit sebanyak berkenaan dengan pengiraan. Jadi, jangan lupa untuk like sebagai tanda anda memperoleh ilmu daripada tontonan ini. Tinggalkan komen untuk sebarang penambahbaikan dan seterusnya subscribe untuk tidak ketinggalan video-video yang baru. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.